إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita kumpul di surau kita sekali lagi untuk kita sambung perkongsian kita daripada fiqhul muamalah, fiqh muamalah harta, di mana kita pada sesi yang lalu masih dalam slot al-buyu' al-muharramah. Itulah jual beli yang dilarang dalam Islam. Di mana pada sesi yang lalu kita pada jual beli barang-barang yang haram. Jual beli yang ke-11 Saya buat dalam nota tu nombor 10, sebenarnya nombor 11. Sebab nombor 1 tu dia ada 2 di situ Baik. Jadi yang dulu jual beli yang ke-10 jual beli barangan yang haram. Bi' al-muharram. Saya dah ulas satu-satu. Di mana secara amnya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga dilarang untuk melakukan jual beli terhadapnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Itu prinsipnya. Daripada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dalam Sunan Ibnu Majah dan selainnya, di mana kata Nabi, bila Allah Taala mengharamkan sesuatu, maka Allah Taala akan mengharamkan juga harganya. Jual beli tak boleh, sewa menyewa tak boleh macam itulah cerita dah. Kita naik kereta langgar, bung, lembu mati. Jadi bangkai. Tak? Oh dah, lembu ni mati. Sayang kalau tinggal, bukan sayang lah kan. Membazir ni. Oh, member ada tu. Kan? Dia makan mungkin non-Muslim ke apa, tak tahulah kan. Bawa balik bagi dia lah. Tak boleh. Jual lebih-lebih lagi tak boleh. Pasal awak tak boleh makan, jual pun tak boleh. Bagi free pun tak boleh. Kerana Allah Ta'ala bila dia mengharamkan sesuatu, Allah Ta'ala juga akan mengharamkan jual belinya. Baik. Sebab itu apa-apa urusan muamalat, nombor 1 sekali nak jadikan dia tu patuh syariah, dia mesti produk dia halal. Apa-apa bisnes pun, apa-apa transaksi pun, tak? Mungkin ada aspek-aspek lain, kontraknya, rukun dan syaratnya, tapi nombor 1 dia mesti produk tu mesti halal, mesti, baru boleh bincang hak lain. Produk tu nombor 1. Kita kata mungkinlah ada larang-larang lain, mungkin ada melibatkan riba, ada melibatkan judi, ada melibat itu, melibat ini. Tapi kalau awal-awal lagi produk tu dah produk yang haram, awal-awal lagi dah tak boleh. Jadi hak nombor 1 kebiasaan kita lihatlah senarai-senarai muamalat yang diharuskan, aka patuh syariah ni, nombor 1 ialah produk tu mesti halal. Bincang apa? Nak bincang MLM, nombor 1 mesti produk halal. Hak lain tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nak bincang bab dropship, nombor 1 produk halal dulu. Nak bincang tentang usaha sama, nombor 1 mesti produk halal dulu. Baik, malam ni sebenarnya kita nak pergi tajuk yang lain. Selepas daripada jual beli barangan yang haram, itulah yang ke-11, itulah jual beli najas. Dia panggil dalam bahasa Arab bai'un najas. Kebiasaan dalam buku-buku Melayu, muamalat Melayu lah ataupun yang diterjemahkan daripada Arab kepada Melayu, mereka tetap menggunakan perkataan najas. Kerana najas ni ialah istilah Arab, yang mana pada asalnya maksud ialah kita buat sesuatu nak bagi orang ikut, tu makna najas. Dalam keadaan kita nak nipu dia. Saya buat, sini lakonan. Saya tak jumpa lagi lah buku muamalat yang tulis jual beli lakonan. Saya je buat lakonan. Dia bukan berlakon juga.
Tapi itu disebut sebagai jual beli najas. Najas ni maksudnya kita jual satu barang, kemudian ada pembeli-pembeli upahan ni. Yang kerja dia ialah dia cuba menaikkan harga barang itu supaya pembeli lain tertipu. Contoh harga barang tu RM20. Ya tak? Biasa orang jual beli ni dia ada musawamah, tawar menawar. Ya. Jadi mari pembeli ni, dia kata RM20 murah, dia kata nipu. Ya tak? Lain RM25, ya dia kata ni. Tak apalah saya beli RM20 lah. Jadi pembeli lain dengar, murah dah barang ni, dia kata ni. Dia pun beli. Itu satu bentuk tipu lah yang tak dibenarkan dalam syarak. Dia panggil najas. Saya tak tahulah dalam konteks hari ni atau masyarakat Melayu akan melakukannya, tapi orang Arab dia ada buat. Ya. Umpamanya disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam bukunya Fathul Bari, najas ni maksudnya ialah aziyadatu fis saman mimman la yuridu syira'uha liyaqa' biha ghairuhu. Ya. Mari orang dia berlakon dan dia cuba menaikkan harga supaya pembeli lain tertipu. Dan itulah ceritanya. Ya. Benda ni macam kita kata kita nak beli satu barang kan. Tadi bukan pihak penjual, pihak lain. Ya. Boleh jadi dia upah oleh penjual ataupun member buat volunteer, tak tahulah kan. Tapi kadang-kadang penjual ni contohlah kita nak beli satu barang kan, yang nipu. Itu satu bentuk najas, tapi dia dilakukan oleh penjual tu sendiri atau wakil. Hari ni banyak orang buat juga. Kita tengok rumah for sale, kita pun telefon, kan, tuan rumah ni berapa? Rumah ni dia kata saya iklan 450,000 contoh. Ya tak? Boleh kurang berapa ni tuan? Tak boleh kurang dah. Ada orang mari nak beli tu. Siap offer saya mahal lagi, nak 480,000 lagi. Itu satu bentuk najah lah konteks hari ni saya nampak lah. Jadi nipu pembeli yang nak beli tu, atau tanya harga macam tu. Dia kata ada pembeli lain nak beli dengan harga lebih mahal atau seumpamanya. Kalau lah konteks dulu-dulu pembeli lain mari berlakon gitu, ni penjual sendiri nipu lagu tu. Tak berlaku gitu. Ada buat gitu je lah. Kita tengok satu barang, tengok kereta ke apa, bincang-bincang, tengok, dia kata kalau cek lambat ni orang mari beli ni pasal mari ada tengok 2-3 orang dah kereta ni. Pada ada naik pun pelawak ya. Itu satu bentuk najas. Kita kata orang mari nak beli dengan harga lebih murah, lebih mahal lah. Ya tak? Padahal tak ada pun. Itu satu bentuk najas juga. Mungkin tak berlaku exactly macam orang Arab dulu buat. Tak semestinya. Mana boleh sama muamalat zaman Nabi dengan zaman hari ni. Adalah sikit sebanyak perbezaan tu. Tapi ada mirip-mirip. Boleh panggil najas juga macam tu. Dia kata ada pembeli lain nak mari beli. Ada pembeli lain nak beli dengan harga lebih mahal. Atau seumpamanya. Itu satu bentuk najas. Jadi kalau tuan-tuan ada nak jual barang ke apa gitu gini, jangan buat macam tu lah. Kokok jadi ejen ke jadi broker tu kan. Nak bagi cepat laku, dia buat cerita-cerita seumpama itu. Ya tak? Okey, pasal apa dilarang? Dan ini sepakat para ulama kerana memang ada hadisnya. Dan hadis itu jelas. Sahih, soreh. Sahih ni makna valid, authentic. Soreh ni makna clear. Ulama ni tuan-tuan, kebiasaannya kalau sahih, soreh, dia tak ada khilaf. Kalau ada khilaf pun sikit sangat. Ya tak? Jadi masalahnya bila sahih tapi tidak soreh. Hadis tu sahih tapi dia tak clear. Ataupun kadang-kadang dia clear, sorry, tapi dia tidak sahih. Kalau ada isu tu biasa dia ada khilaf lah sikit sebanyak. Tapi kalau nas atau teks tu dia sahih, dia soreh, ini bukan muamalat saja ya, ibadat pun sama juga. Kebiasaannya ulama akan sepakat. Kalau tak sepakat pun majoriti akan memilih pendapat itu. Najas ni memang ada hadisnya. Di mana kata Ibnu Umar dan Sahih Bukhari dan Muslim, nahan Nabi an bai'in najas. Nabi larang jual beli najas, jual beli lakonan. Dan juga Nabi sebut la tanajashu, jangan kamu melakukan najas antara satu dengan yang lain. Tipu-tipu hak betul lagu tu lah. Nampak? Baik. Mana tadi? Jadi nak cerita najas-najas seumpama itu tak boleh lah ya. Habis. Habis lepas tu Okey, seterusnya ialah yang ke-12, jual beli al-'inah.
Ini pun sama, perkataan bai' al-inah juga diguna pakai, hatta dalam bahasa Melayu pun kita pakai bai' al-inah juga, kerana dia tidak boleh diterjemahkan. Macam mana nak terjemah bai' inah? Hatta tuan-tuan boleh tengoklah, mungkin sekarang dah tak ada, pasal kontrak perbankan ni dia dah tukar daripada bai' al-inah kepada bai' at-tawarruk, komoditi murabahah tu dah tukar. Dulu-dulu saya ingat 10 years ago, 15 years ago, tuan-tuan mesti tengoklah depan bai' raya tu. Pembiayaan peribadi, kontrak bai' al-inah ataupun kontrak al-inah, bla bla bla. Dia inah mesti ada. Tuan-tuan cek kat internet kan, tuan-tuan kan jual beli inah, mesti dia keluar punya. Nombor satu dia keluar perbankan. Tapi sekarang dia dah buat yang lain lah, sebab bai' inah ni dah ada isu sikit. Tapi dulu-dulu peringkat awal, kawangan Islam memang dia guna kontrak itu. Dan memang ada hadisnya lah ya, very sorry, very clear. Hadis Abi Dawud lah yang paling famous, banyak disebut dalam buku fiqh. Hadis Ibnu Umar, di mana Nabi kata, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Bila mana kamu melakukan jual beli 'inah, macam itulah. Jual beli balik, jual beli balik. Cilok riba di situ. Dan bila mana kamu memegang telinga-telinga lembu. Apa maksudnya? Maksudnya duk sibuk dengan haiwan-haiwan dia saja. Waraditum bizar'i, kamu hanya redha dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kamu meninggalkan jihad. Ni kita kena juga tu. Maka Nabi kata, azallahullahu zullan la yanzi'u minkum hatta tarja'u ila dinikum. Allah Ta'ala akan timpakan kehinaan kepada kamu sehingga kamu kembali kepada agamamu. Jadi dalam hadis tu Nabi ada sebut inah kan, maka tak boleh. Bai' al-inah ni memang Nabi larang lah. Sebab itu sebenarnya majoriti ulama mengharamkannya. Memang unallowable, tak boleh. Melainkan segelintir sahaja di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengharuskan. Iaitu yang digunakan pakai dalam konteks hari ni dulu. Tapi hari ni dia dah tukar dah. Saya ingat, tak tahulah masih ada atau tidak. Saya pun tak saya mau lebih lanjut. Mana-mana perbankan atau institusi kewangan yang masih melakukan kontrak itu, saya tidak pasti. Tapi kalau dulu-dulu waktu dia guna. Sekarang dia tak guna lagi. Dia dah tukar. Macam bai' raya pun dia dah tukar. Banyak institusi kewangan ni dia dah tukar daripada inah kepada tawarruk. Bai' inah ni tuan-tuan, dia panggil ayashtari syai'an ila ajal summa yabi' liman ba'ahu bi samanin aqalla minhu halal. Kita beli satu barang secara bertangguh, kemudian kita jual balik kepada penjual dengan harga yang lebih rendah. Nampak tak? Tak nampak? Saya bagi contoh lah. Dia muamalat semua ada contoh. Kita bagi technical definition dulu. Lepas tu contoh. Contoh dia ialah, saya jual kereta kat Haji. Ya. Berapa kereta ni? 10,000. Sebulan 1,000. 10 bulan settle. Kemudian saya beli balik kat Haji kereta tu secara tunai, tapi dengan harga yang lebih rendah. Jadi saya dapat untung. Saya bagi kereta kat Haji 10,000. Sebulan 1,000. Pada waktu tu juga saya beli kereta tu terus dengan harga 8,000. Jadi saya untung berapa? Saya untung 2,000. 2,000 tu dia jadi riba sebenarnya. Dia bukan jual beli yang genuine, kerana semata-mata dua pihak. Bai' inah yang dulu kita buat, sekarang kita dah tak buat lagi. Kita ganti dengan tawarruk. Tawarruk ni majoriti membenarkan. Dia beza tu. Kalau inah ni majoriti melarang, segelintir mengharuskan. Bai' tawarruk ni ialah belian tiga pihak. Dia lebih kurang, tapi saya beli barang Haji secara tertunda, tapi saya tak jual kat Haji balik. Saya jual kepada pihak ketiga secara cash. Dengan harga yang lebih rendah tak apa, tapi ia mesti pihak ketiga. Sebab itu kalau bai' inah dia panggil belian dua pihak, kalau tawarruk dia panggil belian tiga pihak. Sekarang ni bank banyak buat tawarruk lah, di mana kita bukan hanya berurusan dengan pengguna, tapi kita ada broker kita untuk dapatkan aset dan jual aset balik. Mungkin dia ada dua broker lah, satu broker untuk dia dapatkan aset, satu broker lagi untuk dia jual balik aset tu. Kalau tuan-tuan nak ambil sendiri komoditi nak dijual, boleh, tak ada masalah, boleh. Payah kita. Jadi kita wakilkan kepada bank untuk jual komoditi itu balik kepada orang lain. Bank ada broker-broker lain untuk dia jual balik komoditi itu. Sebab apa-apa
urusan lah yang tuan-tuan buat, terutama pembiayaan kan di bank tu, dia tak pakai pinjaman. Islami dia bukan pinjaman. Tuan-tuan bagi konvensional nak pinjam RM10,000, dia bagi RM10,000, dia share interest. Kalau Islami dia complicated sikit. Jadi jual beli tu genuine sebenarnya, dia berlaku. Memanglah kelapa sawit dia tak bawa main di bank. Anda kata dia tak genuine jual beli ni, hanya on paper saja. Siapa cakap on paper? Ya. Memang tak dapat depan mata, tapi jual beli tu dia berlaku. Dia memang ada broker-broker dia, ada sale dia apa semua, barang pun ada. Dan kalau tuan-tuan nak barang tu pun boleh. Tuan-tuan pergi kat bank nak buat pembiayaan contoh RM100,000. Ya tak? Tapi tuan-tuan cakap kat bank tu, komoditi ni saya nak jual sendiri. Dia akan bagi pada tuan-tuan. Tak kisahlah komoditi dia tu apa. Dia selain emas dan perak dia tak boleh. Dia boleh guna kelapa sawit, dia boleh guna logam-logam yang lain. Tengoklah. Tadi biasa kita tak ambil tahu pun, kita sign aja kan. Okey, habis tu. Tak ada soalan kot. Tapi memang ada punya. Bukan hanya semata-mata on paper. Ya. Faham jadi bank inah ni macam tu. Dan orang Arab dulu memang dia suka buat. Dia nak bagi pinjam duit riba. Jadi dia bagi barang. Dia bagi barang. Ambil kereta ni saya jual kat awak. RM10,000, RM1,000 sebulan. Okey, saya beli. Saya jual balik kat awak. RM8,000 secara tunai. Jadi saya bagi kereta. Kemudian sekarang saya ambil balik kereta tu, saya bagi duit. At the same moment. Itu tak dibenarkan oleh para ulama. Jadi itu nama bi'inah lah. Orang Arab dulu dia suka buat. Jadi dia dapat untung dan dia ingat ini untung jual beli. Dia bukan jual beli, itu untung riba. Dia macam pinjaman juga. Melainkan kalau pembeli tadi dia ambil kereta tu, dia jual kat orang lain, baru dia tak jadi riba. Kerana dia tak ada kena-mengena dengan si penjual asal. Nampak? Boleh faham? Teknikal sikit. Oh, saya hurah paling mudah nak faham dah tu. Okey, yang seterusnya ialah jual beli benih haiwan dan jual beli anak dalam perut. Jual beli benih haiwan ni tuan-tuan, ialah tuan-tuan beli haiwan untuk disenyawakan dengan haiwan tuan-tuan. Itulah maksudnya. Kita ada kambing, tapi kambing betina saja. Kita pun beli kambing jantan daripada siapa-siapa untuk dia senyawakan kita punya kambing betina dalam satu-satu tempoh tertentu. Mungkin saya beli dalam 6 bulan dah. After 6 bulan awak ambil balik. Nak kata beli kau, nak kata sewa kau, tak kisahlah. Janji kita bayar, ambil kambing, senyawa. Boleh jadi dia buntingkan 10 ekor, boleh jadi dia buntingkan 5 ekor, dan boleh jadi tak bunting langsung. Dalam syarat dia disebut sebagai bai' asabil fahli. Jual beli mani haiwan. Atau juga disebut sebagai bai' dirabil jamal. Bai' dirabil jamal maksudnya jual beli mani unta. Sebab kebiasaannya yang orang Arab suka buat ialah unta. Dia ada unta betina, dia ambil unta jantan siapa-siapa, bayarlah, beli ke sewa ke, kemudian dalam tempoh-tempoh tertentu dia buntingkan. After a while dia pulangkan balik. Boleh tak? Tak boleh, sebab di situ ada ghara. Dulu-dulu kita dah belajar antara prinsip terbesar muamalah, larangan yang ada ni ialah dengan sebab ada ghara. Ghara ni makna ketidakjelasan. Awak bayar setengah amount tu untuk dia buntingkan awak punya unta tu, awak tahu ke dia buntingkan berapa ekor? Kalau dia dapat buntingkan banyak, okey lah. Kalau dia tak dapat buntingkan langsung, tak jadi bergaduh. Bayar-bayar dah. Ya tak? Kalau tak bergaduh pun tak boleh. Pasal tak jelas. Dan kalau kita tak apalah, biar dia senyawa dulu. Tengok dia dapat bunting ke berapa ekor. Kalau dia buntingkan 3 ekor, saya bayar 1,000 seekor, jadi 3,000. Tak boleh juga, kerana masihlah kontak ghara. Habis tu hak boleh ke mana hak boleh? Hak boleh tu ialah awak keluar mani haiwan, kemudian awak terus senyawakan pada haiwan betina itu. Itu boleh. Dan itu dilakukan pada hari ini. Dulu-dulu memang ulama boleh kita kata sepakatlah melarang jual beli atau sewaan haiwan untuk persenyawaan seumpama ini. Kerana dia ambil haiwan pergi bunting, ambil haiwan pergi bunting, itu tak boleh. Itu termasuklah kontak ghara lah. Ya. Tapi kalau kita boleh ambil mana haiwan tu, injection ke apa ke, kemudian kita senyawakan pada haiwan yang lain, injection ke apa ke, maka harus. Waktu dunia hari ni pakai
harus. Dengan syarat dia boleh diambil kemudian dimasukkan. Dan jual beli itu berlaku jelas kan. Mungkin dia ambil satu haiwan 1,000. Kalau 2 haiwan 2,000. Kemudian dia senyawakan. Maka itu tidak mengapa. Dia panggil mafsulul mani. Mani yang telah dikeluarkan. Ya. Itu maksud jual beli mani haiwan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan ada bela kambing nak senyawa. Ya tak? Kalau tuan-tuan nak bayar untuk serta-serta tempoh, tidak boleh sama sekali. Ya. Habis tu nak buat macam mana? Boleh buat hadiah ke dia. Maksudnya kita ataupun bagi pinjam boleh. Kemudian kita nak bagi sagu hati tapi tak boleh janji awal-awal. Dia macam kita pinjam duit lah. Bang pinjam 1,000 lah. Boleh awak pinjam 1,000, awak bayar 2,000. Tak boleh jadi riba. Ataupun bang pinjam duit bang 1,000, kalau saya ada duit saya bayar 2,000. Tak boleh juga riba. Hak tu betul-betul riba. Hak ni pun syubhah riba. Mana saya tahu awak ada duit, nanti awak bayar 1,000. Hari tu kata nak bayar 2,000. Saya kata kalau saya ada duit, saya tak ada duit lah ni. Tak boleh juga. Ya tak? Tapi kalau kita pinjam, at the end kita bagi, kemarin kita bagi lebih. Ni hutang awak deh 1,000. Ni saya bagilah 100. Tak apa. Sama dalam kes ni pun kita bagilah pinjam ke hadiah ke kat kawan kita. Mungkin 3-4 bulan dia senyawa kan. Lepas tu dia dah bagi kambing dia, kita bagilah dia sagu hati sikit. Duit minum teh dia itu tak apa, tapi tak boleh cakap awal-awal. Nanti mau bagi kambing aku ni, aku bagilah kamu 2-3 harta duit teh. Tak boleh. Dia cerita dia gitu ya. Kerana Nabi SAW melarang pada awalnya mana-mana haiwan dijual seumpama itu. Tapi at the end of the day Nabi kata rakhasa fil karamah. Bukan Nabi kata lah, Anas bin Malik kata lah, Sahih Bukhari Muslim, Nabi memberi keharusan jika ada karamah. Karamah ni makna memberi antara satu dengan yang lain. Hadiah-hadiah antara satu dengan yang lain, maka dibenarkan. Bukan tak ada solusi langsung. Ya tak? Tapi kalau kita nak jual beli sebegitu tidak boleh, kerana wara. Islam ni dia jaga wara-wara tuan. Saya dah hurai dulu kan. Ya tak? Ya. Jadi tak boleh lah. Satu lagi dia panggil jual beli anak dalam perut. Ni pun famous juga, dilakukan oleh orang Arab terdahulu, yang disebut sebagai bai' hablil hablah. Jual beli kandungan haiwan, jual beli janin dalam perut. Maksudnya saya ada kambing saya tu bunting. Ya tak? Saya pun jual, nak pakai duit lah ni kan. Saya jual lah kambing hok le perut tu. Berapa? 100. Nanti yang beranak awak ambil pasal saya nak duit cepat ni. Bayar dulu. Nanti beranak pun awak ambil. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana di situ ada wara. Kita tak tahu bila dia beranak. Oh lah ni dia 3 bulan dah. Kambing ngandun dia boleh. 3 bulan lagi dia beranak lah. Mana awak tahu dia beranak after 3 months. Itu satu bentuk wara dari Islam larang. Itu satu bentuk lah ya. Satu bentuk yang lain ialah dia jual beli bukan janin tu. Hak tadi jual beli janin lah kan, tak boleh pasal kita tak tahu dia beranak. Majhulul ajal, tempoh tidak tahu, kata ini An-Nawawi rahimahullah. Baik, satu lagi ialah dia jual beli ibu tu, ya, tapi dia tangguh bayaran sampai dia beranak. Dia dua-dua mengandung, cuma hak ni dia beli anak tu dalam perut. Hak ni dia beli ibu, tapi dia tak bayar loan ni, duit tak ada. Dia beli hak mengandung tu, tapi dia kata saya bayar nanti dia beranak pasal bayar. Ya? Ataupun kalau ikut hadis Ibn Umar, bukan beranak tu dia bayar, dia double lagi. Saya bayar bila untuk hak mengandung ni beranak, lepas tu hak beranak tu beranak pula. Allah, 2 kali beranak. Bila dia nak bayar? Majhulul ajal. Kita tak tahu bila dia beranak. Betul tak? Dan Islam larang uncertainty, unclearance ataupun ketidakjelasan seumpama ini. Dia mesti ditentukan bila awak nak bayar. Ya tak? Tempohnya tu. Kalau awak beli secara tangguh ni tidak ada masalah. Harus. Tapi kena bagi tahu lah bila nak bayar. Tu bagi tahu tu nak beranak. Beranak tak diketahui bila dia beranak. Maka di situ berlaku wara. Ya? Dan kedua-dua ini mengikut ulama kita,
seumpama An-Nawawi rahimahullah katanya al-bi' ala tafsirain batil. Jual beli dalam kedua-dua bentuk ini adalah tidak dibenarkan sama sekali. Sama ada awak jual beli janin haiwan ataupun awak beli ibu dia tu sendiri, sama juga awak akan bayar bila dia beranak nanti. Sedua-dua tidak boleh, beli anak ke beli ibu ke, kerana dia melibatkan jahalah ataupun ketidaktahuan bila kita akan melakukan pembayaran. Itu bentuk wara' dan dia tak benarkan dalam Islam. Islam jaga sampai macam tu sekali, supaya tak berlaku orang kata apa, permasalahan pada esok hari. Ya tak? Kita expect dia 2 bulan beranak tu, lalah 2 bulan tak beranak-beranak lagi, lepas 2 bulan 3 bulan. Ya tak? Member nak pakai duit, kan jadi masalah tu. Ya? Kalau minta awal, tak boleh kita janji dah dia beranak baru kita nak bayar. Tak boleh. Dan kata Ibnu Umar dan Sahih Muslim, wa kana bai'an yabta'uhu ahlul jahiliyah. Dan ini adalah jual beli yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Saya tak tahulah lo ni orang buat atau tidak. Mungkin. Ya. Kita ni pasal tidak boleh haiwan, mungkin kita tak buat. Ya. Insya-Allah taala. Jadi ada 5 lagi. Ada nak tanya apa tak? Ada soalan? Ya. Deposit apa? Deposit nak beli barang, dia minta deposit. Okey, sewa. Oh, dia minta dia bayar awal pendahuluan tu lah. Dia panggil apa? Saya pun lupa. Saya dulu menyewa juga. Apa dia panggil? Deposit lah kan. 1+1 ke 2+1 ke, boleh, harus. Ya. Cerita dia harus ke tak harus? Cerita dia harus lah. Ya. Dia deposit ni dia ada macam-macam bentuk. Satu bentuk ialah kita nak beli sesuatu, kita bagi wang pendahuluan. Dia melibatkan wang yang kita beri pada peringkat awal. Itu dipanggil dalam Arab dipanggil urbun. Urbun ni kita bagi dulu, kemudian bila kita betul-betul beli baru kita akan jelaskan baki daripada bayaran itu. Itu dipanggil bai' urbun. Harus. Maksudnya boleh lah ambil wang pendahuluan. Ya. Dan kalau kita tak jadi beli, macam mana dengan duit pendahuluan tu? Tengok perbincangan awal kita lah. Kalau kita kata kalau saya jadi, tolong hargalah. Kalau saya tak jadi, wang ni awak punya, boleh. Ataupun awak ambil sekadar kos-kos awak, boleh juga. Tengok kepada perjanjian awak. Tapi memanglah dulu ulama melarang ni, bai' urbun ni. Bagi wang $4, kemudian wang pendahuluan tu burn ataupun dimiliki oleh penjual. Ulama larang. Adapun kalau kita dapat balik wang pendahuluan kita, itu tidak salah. Ini cerita dia, wang pendahuluan kita tu dapat balik kepada penjual. Sama ada dapat keseluruhan atau dapat sebahagian daripada dia. Tapi yang paling orang kata pertengahan lah dalam bab ni ialah penjual boleh ambil sekadar kos-kos yang dia habislah. Lebih tu dia kena kembalikan kepada kita. Melainkan kalau kita dah setuju peringkat awal. Mana peringkat awal tu kita dah setuju. Kalau tak jadi, awak ambil belakang. Tak apa. Ya, tapi kena redha meredai. Tapi kalau tak ada cakap apa-apa, tak ada cakap apa-apa, cuma dia kata deposit saja, bagi wang pendahuluan saja, kita bagi wang pendahuluan, tiba-tiba tak jadi, tak ada bincang apa pun. Ni biasalah tuan-tuan pergi beli kereta ke mana-mana kan bagi deposit dulu, tak cakap apa pun kan, kita pun tak tahu macam mana bentuknya. Bila tak jadi, biasa dia pulangkan balik. Tapi dia ambil RM100, ialah dia mohon kat bank, photostat itu ini, dia ambil 100. Dan saya tak lihatlah dia ambil semua. Sebab saya pun banyak kali juga booking kereta tak jadi, booking kereta tak jadi. Biasa dia akan bagi balik kepada kita. Ada yang ambil RM50, ada yang ambil RM100. Itu harus. Kerana itu kita kata macam upah dia, kos dia ke macam mana. Tapi kalau nak ambil keseluruhan, ada khilaf bab ni. Tapi dalam konteks fatwa semasa macam wilayah tu, dia kata penjual boleh ambil sekadar kos-kos dia sahaja. Lebih tu pulangkan balik kepada si pembeli. Okey, dalam konteks sewa sama juga. Bila kita nak sewa, ada 1+1, 2+1. Pasal apa begitu? Pasal uruf hari ni memang macam tu. Maka dibenarkan. Kerana asal-asal dalam muamalah ni harus, melainkan jika ada dalil yang melarang. Dan tak ada dalil yang melarang dalam bab ni, kita ambil wang pendahuluan. Maka boleh. Ya. Of course lah kalau ada kontrak tu dinyatakan macam mana tentang duit deposit tu. Ambil tu tak salah. Tapi everything must be clear. Contoh kalau saya
nak keluar daripada rumah ni, macam mana dengan duit deposit? Dia kena clear lah. Ya. Kalau tak clear, itu jadi isu tu. Yalah, deposit kena ambil tuan. Berapa ramai penyewa, listrik tak bayar, kadang-kadang bulanan tertangguh, tak kira lagi hak lagi malas tu. Untunglah sebagai penyewa ambil 1+1, ada ambil 2+1, dan ada 3+1 pun ada. Ambil tu boleh. Tapi status duit deposit tu dia kena nyatakan dalam kontrak macam mana. Ya? Dan dia mesti meraihkan kemaslahatan kedua-dua pihak. Penyewa tak boleh dizalimi, orang yang bersewa pun tak boleh dizalimi sama sekali. Dia kena adil kedua-dua. Macam saya sewa dulu pun memang ada kontrak. Haji tu memang dia ada lawyer dia buat kontrak. Saya baca kan. Adalah perkara yang saya tak setuju, tapi tak apalah kan. Majoriti hak dia tulis tu betul lah. Satu campur satu. Dia nyata kat situ, mesti beritahu penyewa sebulan lebih awal sebelum keluar. Jelas lah.